Assalamualaikum dan selamat datang ke channel saya. Emulator konsol apa yang boleh main game PS2 dan emulator konsol apa yang terbaik dalam pasaran untuk tanda harga mampu milik? Itu antara soalan yang kerap lah ditanya kepada saya. Jadi bila kata yang terbaik pada tanda harga mampu milik, kriteria dia mesti kena ada wireless connection, Bluetooth dan Wi-Fi yang stable. Kemudian dia ada output display yang mana kita boleh sucuk kat TV untuk main dalam paparan yang lagi besar lah kan. Dan performance game dia pula, dia mestilah dapat handle ke semua emulator game, especially PSP dalam setting yang tinggi, dan yang paling penting sekali dia ada platform PS2. Jadi dalam video kali ini saya akan kongsikan model yang terbaik untuk tahun 2023 sampailah sekarang berdasarkan pengalaman saya untuk yang tanda harga di bawah RM800, sekitar RM800. Tanpa berlengah lagi, jom kita start. Untuk emulator konsol yang lengkap yang boleh main game PS2 untuk tanda harga RM800 adalah emulator yang menggunakan chipset Unisoc T618. Dan emulator konsol yang gunakan chipset Unisoc T618 sebenarnya banyak dalam pasaran. Ada yang RM600, ada yang RM7 dan ada sampai ke RM900. Antara model yang pakai chipset ni adalah PowerKD X28, PowerKD X18S, Embernic RG405V, Embernic RG405M, Embernic RG505, Retroid Pocket 3 Plus, Retroid Pocket 3 Flip, dan ada lagi lah beberapa model. Kesemua emulator game yang guna chipset ni dia run Android system, dan kesemua model yang saya sebut tadi tu dia menggunakan chipset yang sama Unisoc T618, tapi spek dia berbeza untuk setiap emulator konsol tu. Ada yang menggunakan screen high resolution, ada yang low resolution, ada yang ada output display yang tak ada langsung pun ada. Tapi benda yang paling penting yang anda kena tahu supaya anda tak tersalah buat pilihan, setiap emulator konsol yang menggunakan chipset Unisoc T618 tu dia mempunyai performance yang berbeza walaupun chipset yang sama. Pelik juga kan? Chipset sama tapi performance dia tak sama untuk semua konsol tu. So benda yang menyebabkan berlakunya isu macam ni adalah disebabkan operating system sesebuah konsol tu. Kalau operating system untuk sesebuah konsol tu kalau teruk, performance dia pun akan jadi teruk juga. Tak kisahlah walaupun konsol tu bagus macam mana sekalipun, kalau OS dia tak okey, secara keseluruhan dia akan jadi tak okey. Dan yang paling tak guna sekali, walaupun company tu tahu produk dia tu ada masalah firmware, dia orang langsung tak keluarkan update untuk memperbaiki masalah firmware tu. Itulah sebabnya kenapa wujudnya komuniti seperti GitHub yang mana dia orang menghasilkan custom OS seperti Garlic OS, Onion OS, Gamma OS. Tujuan dia adalah untuk memperbaiki konsol-konsol macam ni lah yang ada masalah dengan firmware dan company tak keluarkan apa-apa update. Tapi dalam banyak-banyak emulator konsol, ada satu konsol ni yang mana pada awalnya memang dia tak perfect lah dia punya sistem tu. Tapi company dia memang sangat bertanggungjawab yang mana dia lepaskan update sistem untuk memperbaiki dia punya kekurangan pada dia punya firmware dia untuk tambah baik lagi. Banyak kali jugalah dia lepaskan update sepanjang saya guna, dan setiap kali update tu saya boleh nampak dia punya perubahan dari segi performance dia. Lepas tu dia bagi lagi update untuk feature performance yang mana kita boleh setkan tu balance ke atau performance ke atau extreme ke, sampailah sistem dia betul-betul dah okey, baru dia stop daripada dia bagi update. So produk yang saya maksudkan adalah Retroid Pocket 3 Plus yang saya review pada tahun lepas. Retroid Pocket 3 Plus ni antara model yang terawal lah yang menggunakan chipset Unisoc T618. Lepas keluar je Retroid Pocket 3 Plus ni, baru company lain pun nak mengetengahkan dia orang punya produk yang menggunakan chipset yang sama. Dan selepas hampir 1 tahun, banyaklah company yang dah keluarkan dia orang punya emulator konsol yang menggunakan chipset yang sama macam ni. Dan saya boleh katakan Retroid Pocket 3 Plus ni masih kekal sebagai emulator konsol yang terbaik yang menggunakan chipset Unisoc T618. Dia terbaik bukan saja pada dia punya operating system, tapi pada kesemua feature yang ada pada dia. Seperti output display, Bluetooth dan Wi-Fi connection dia pun memang stable. Performance game dia pun tak ada masalah. Screen resolution dia seimbang dengan dia punya size screen dia. Jadi anda takkan nampak pixelated pada screen dia. Dan size screen dia adalah 4.7 inci jenis IPS. Tak terlalu besar dan tak terlalu kecil. Sedap mata memandang. Untuk performance gameplay dia, saya bagi anda tengok sendirilah. Bermula dengan PS1, chipset Unisoc T618 ni dapat push tekstur grafik dia jadi lebih baik daripada konsol PS1 yang sebenar, dan color dia pun lebih vibrant. Saya bagi anda tengok sendiri comparison dengan konsol yang saya baru review, iaitu RimUI Smart Pro, supaya anda nampak perbezaan dan kualiti dia.
Beralih pada platform PSP, untuk platform PSP saya boleh katakan Retroid Pocket 3 Plus ni telah mengatasi tahap kemampuan PSP yang sebenar. Seberat-berat game God of War, dia boleh run dalam high resolution dan high frame rate. Saya tak dapat nak tunjukkan side by side dengan original PSP sebab PSP dah tak ada dengan saya sekarang ni. Tapi apa yang saya boleh cerita kat anda, color screen original PSP kalau kita letak sebelah-sebelah memang nampak pucat. Grafik nampak pecah dan gameplay dia pun tak dapat nak capai high frame rate macam dekat Retroid Pocket 3 Plus ni. Beralih pada platform yang ramai idamkan iaitu PS2, untuk chipset Unisoc T618 ni dekat Retroid Pocket 3 Plus ni, terus terang saya cakap ada game yang lancar, ada game yang lagging dan ada game yang langsung tak boleh main. Secara keseluruhannya game PS2 dalam Retroid Pocket 3 Plus ni, kita tak dapat nak push dia punya grafik pada tahap yang lebih tinggi. Kita hanya dapat main dalam default setting ataupun downscale lagi dia punya grafik resolution untuk game-game yang berat seperti God of War. Tapi bagi saya still okay lah sebab banyak juga game PS2 yang kita boleh main kat sini. Retroid Pocket 3 Plus ni dah hampir setahun lah dengan saya. Dalam banyak-banyak emulator konsol yang ada dengan saya, Retroid Pocket 3 Plus ni lah yang paling saya kerap guna. Mostly saya guna untuk PS Remote Play lah, yang mana saya main game PS4 saya dekat dalam Retroid Pocket 3 Plus ni. Sampai berhabuk PS4 saya sebab dah lama tak sentuh. Tapi main game dia, tapi tak sentuh PS4, bayangkan. Sebab saya boleh on PS4 dekat Retroid Pocket 3 Plus ni je. Lepas tu main daripada sini. Bukan setakat PS4 je. Game AAA dekat PC pun saya main dekat sini. Antara dia game Spider-Man. Daripada mula sampailah habis, langsung tak sentuh PC atau laptop untuk main game ni. Rasa lebih santai main game dekat Retroid Pocket 3 Plus ni daripada saya duduk depan PC ataupun depan PS. Sebab yalah, saya boleh main dalam keadaan baring kan. Selain daripada saya yang guna, anak saya pun kerap guna sama. Dekat rumah saya ni ada banyak emulator konsol yang mana yang saya dah review apa semua kan, saya akan letak satu tempat. Jadi kalau dia nak guna, dia ambil lah mana dia nak. Tapi dalam banyak-banyak tu yang ni juga yang dia ambil. Dan game yang dia kerap main kat sini adalah game Minecraft, game Roblox. Jadi setakat itu sajalah saya dapat kongsikan kepada anda tentang Retroid Pocket 3 Plus, merangkap emulator konsol yang terbaik untuk main game PS2 pada tanda harga RM800. Dan sekiranya anda minat nak beli, saya ada tinggalkan link dekat bawah lah. Dan bercakap berkenaan company Retroid ni juga, yang mana sekarang ni Retroid Pocket 4 Pro dah dilancarkan dalam pasaran global. Buat masa ni Retroid Pocket 4 Pro ni menjadi rebutan lah dalam pasaran global. Sama macam Retroid Pocket 3 Plus dulu, yang mana masa mula-mula release tu memang susah gila nak dapat. Saya yang sebagai YouTuber pun nak dapat review unit pun memang susah. Dah launching selepas 4 bulan baru saya dapat. Dan Retroid Pocket 4 Pro saya akan cuba dapatkan secepat mungkin lah. Kalau kata tak boleh nak dapat review unit, kalau perlu beli, saya akan beli dan saya akan share kat dalam channel saya lah. Jadi setakat itu sajalah untuk video kali ni. Saya harap video saya membantulah anda untuk buat pilihan. Jadi seperti biasa, kalau anda rasa video saya memberi manfaat kepada anda, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng yang ada kat sebelah dia agar anda dapat notifikasi daripada video-video terbaru daripada channel saya. Sehingga berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye.